Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan semua pelajar dan rakan-rakan guru berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Bertemu kita lagi dalam program webinar Tibet Anjuran JPM Pulau Pinang bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan siri yang kedua, khas buat calon SPM 2021. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Nur Anissa binti Muhammad Amin. Cikgu berkhidmat di SMK Taman Pewira. Okey, cikgu telah mengajar Prinsip Perakaunan selama 19 tahun sejak tahun 2003. Cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPM Pulau Pinang khasnya unit TVET kerana telah memberi peluang kepada cikgu untuk membuat perkongsian ilmu dalam webinar ini. Cikgu harap sepanjang program ini dijalankan, pelajar dapat memberi tumpuan dan bolehlah bertanya soalan di ruangan chat jika ada apa-apa persoalan. Okey, topik yang kita akan bincangkan ini adalah teknik menjawab soalan prinsip perakaunan SPM 2021 iaitu tajuk Penyata Kewangan Milikan Tunggal dengan Pelarasan yang terdapat di modul 8 tingkatan 4. Okey, kita akan mempelajari pelarasan akaun nominal, hutang lapuk terpulih, peruntukan hutang ragu, susut nilai dan juga pembetulan kesilapan. Okay, sebelum itu kita tengok dulu analisis kertas 2 SPM Prinsip Perakaunan. Okey, kalau kita rujuk analisis kertas 2 SPM Prinsip Perakaunan bermula dengan tahun 2012, okey, kemudian 2014 sehinggalah 2020, penyata kewangan milikan tunggal menjadi pilihan dalam soalan SPM. Okey, dan kebanyakannya berada dalam bahagian pilihan wajib. Okey, jadi kita harap sekiranya tahun SPM 2021 masih menjadi pilihan dalam SPM kali ini, cikgu harap pelajar dapat menjawab penyata kewangan Merdeka Tunggal dengan baik. Okey, cikgu harap semua dah bersedia. Perkara asas yang kita perlu ada dalam penyediaan penyata kewangan iaitu kita perlu kenal pasti apakah komponen yang ada dalam akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Yang pertama, kenal pasti akaun yang ada dalam imbangan duga, iaitu aset, belanja, liability, equity pemilik dan hasil. Okay, cikgu menggunakan pendekatan ABLEH. Okay, A, B, L, E, H. Okay, A dan B merupakan akaun yang berbaki debit. LEH iaitu liability, equity pemilik dan hasil berbaki kredit. Seterusnya kita perlu tentukan akaun yang ada dua fungsi. Okay, seperti akaun diskaun, akaun sewa, akaun komisen, akaun faedah, bank dan juga pulangan. Okay, kadang-kadang keluar dalam soalan hanya tidak dinyatakan diberi ataupun diterima. Okay, jadi kita perlu mahir dan kita perlu ingat apakah komponen yang diperlukan. Okay, contohnya diskaun. Jika di bahagian debit, ia merupakan diskaun diberi iaitu belanja. Jika bahagian kredit, ia merupakan diskaun diterima iaitu hasil. Sewa. Okey, di bahagian debit sewa dibayar, di bahagian kredit sewa diterima. Okey, komisen sama juga, komisen diberi di bahagian debit, komisen diterima di bahagian kredit. Okey, faedah. Okey, faedah di sini bahagian debit adalah faedah atas pinjaman, bahagian kredit adalah faedah atas simpanan. Okey, kebanyakan pelajar keliru di bahagian ini ya. Jadi cikgu harap kali ini kamu tak keliru dan pastikan kena pasti betul-betul di bahagian debit adalah faedah atas pinjaman dan bahagian kredit adalah faedah simpanan. Okey, bank. Okey, bank juga ramai pelajar cuai. Okey, sekiranya bahagian debit, okey, kita perlu ingat bank di bahagian debit mesti aset semasa dan di bahagian kredit ia merupakan liability semasa ataupun kita kenali sebagai overdraft bank. Okey, pulangan juga. Okey, pulangan juga merupakan kontra untuk akaun jualan dan akaun belian. Okey, sekiranya akaun jualan berbaki kredit, jadi pulangan jualan mesti duduk di bahagian debit. Okey, ataupun kita kenali pulangan masuk. Begitu juga dengan pulangan belian. Okey, dia adalah merupakan akaun kontra untuk akaun belian. Jadi akaun belian berbaki debit. Jadi pulangan belian mestilah berbaki
kredit ataupun kita kenali sebagai pulangan keluar. Komponen yang ada dalam penyata kewangan terdiri daripada akaun perdagangan, akaun untung rugi, penyata kedudukan kewangan. Jadi dalam akaun perdagangan terdapat jualan bersih dan juga kos jualan. Okay, kita perlu tolakkan jualan bersih dan kos jualan untuk dapat untung atau rugi kasar. Okay, seterusnya akaun untung rugi. Okay, komponen yang terdiri daripada hasil dan juga belanja. Okay, kita tolak hasil dan belanja untuk dapatkan untung atau rugi bersih. Okey, seterusnya penyata kedudukan kewangan terdiri daripada equity pemilik. Okey, sini ejaan spelling error, equity pemilik. Aset semasa, liability semasa. Jadi persamaan perakaunan yang kita gunakan adalah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey, penyata kewangan terdiri daripada dua bentuk iaitu bentuk T dan juga bentuk penyata. Okey, kalau kita lihat bentuk T, okey, terdiri daripada debit dan kredit. Okey, kita lihat komponen jualan semua berada di bahagian kredit. Komponen kos jualan berada di bahagian debit. Okey. Jadi kita nak fokus kepada bentuk penyata. Okey, kalau kamu tengok bentuk penyata, okey, yang pertama perlu tulis nama perniagaan, tajuk, akaun perdagangan bagi tahun berakhir mengikut tempoh perakaunan yang diminta. Okey, jualan kita letak di kolom yang terakhir. Okey, untuk memudahkan kita buat operasi pengiraan nanti. Tolak dengan pulangan jualan. Okey, dapat jualan bersih. Okey, tolak kos jualan. Jangan lupa tulis tajuk, tolak kos jualan. Di bawahnya adalah inventory awal. Kita letak di kolom yang kedua. Okey, supaya kita akan buat operasi di bahagian kos belian dulu. Okey, belian. Tolak pulangan belian. Dapat belian bersih. Okey, seterusnya tambah angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian ataupun kita kenali sebagai Audi. Okey, nah kita tambahkan ke semua Audi ni dapat kos belian. Seterusnya inventory awal tambah dengan kos belian kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, kos barang untuk dijual perlu ditolak dengan inventory akhir dan dia akan dapat kos jualan. Okey, kos jualan ni kita akan letak di kolom yang terakhir supaya kita mudahkan untuk pengiraan untung atau rugi kasar. Okey, sekiranya jualan bersih lebih banyak daripada kos jualan, maksud dia adalah untung kasar. Jika kos jualan lebih banyak, dia akan dapat negatif. So, dia adalah rugi kasar. Setakat ni cikgu harap pelajar dapat faham cara penyediaan akaun perdagangan. Okay, seterusnya kita lihat kepada penyediaan akaun untung rugi. Okey. Sekiranya kita gabung, kita tak perlu tulis tajuk semula. Okey, jika kita buat perasingan, kita perlu tulis tajuk perniagaan, okey, nama perniagaan, kemudian tajuk akaun untung rugi. Tapi biasanya kita akan buat kaedah gabung lah. Okey, selepas kita dapat akaun, selepas kita sediakan akaun perdagangan, kita dapat untung kasar. Lepas tu kita sambung di bawah iaitu untung akaun untung rugi. Okey, ini adalah bentuk T. Okey, kalau bentuk T, untung kasar dan juga hasil semua duduk di bahagian kredit. Okey, manakala di bahagian debit terdiri pada rugi kasar dan semua perbelanjaan. Okey, kemudian kita akan tolakkan hasil, tolak belanja, kita akan dapat untung atau rugi bersih. Okey, kita lihat kepada bentuk penyata. Okey, bentuk penyata kita rujuk kepada untung kasar yang kita dapat daripada akaun perdagangan tadi. Okey. Untung kasar akan duduk di bahagian hujung ni. Okey, kolom yang terakhir. Kemudian tambah dengan hasil. Tambah dengan hasil, antara contoh hasil adalah komisen diterima, sewa diterima, diskaun diterima dan juga faedah atas simpanan. Okey, kita jumlahkan semua hasil.
Kemudian kita tolak dengan item belanja. Okey, contoh belanja. Kesemua ini adalah contoh belanja, gaji, iklan, angkutan keluar, air dan elektrik ataupun kadar bayaran, faedah atas pinjaman, insurans, belanja am, sewa dibayar, diskaun diberi, komisen dibayar. Semua ini adalah kategori belanja dan perlu ditolak dengan jumlah hasil. Okey, hasil tolak belanja, kita akan dapat untung atau rugi bersih. Sekiranya hasil lebih banyak, maksudnya kita akan dapat untung bersih. Sebaliknya, jika belanja lebih banyak, kita akan dapat rugi bersih. Okey, setakat ini pelajar boleh faham ya? Jika ada apa-apa soalan, pelajar boleh tanya di ruangan chat. Okey, kita pergi kepada maklumat tambahan yang sering kita jumpa dalam penyata kewangan dengan pelarasan. Okey, antaranya yang pertama kita akan diminta untuk pengiraan inventory akhir. Okey, biasanya inventory akhir bertarikh 30 ataupun 31 hari bulan ataupun 28 atau 29 Februari. Okey, ini adalah contoh pengiraan inventory. Kita di sini ada kad inventory 1, kad inventory 2, kad inventory 3. Diberi harga kos dan harga pasaran. Jadi pelajar diminta untuk menentukan yang mana satu kos inventory akhir. Okay, kita tidak melihat kepada harga kos ataupun harga pasaran. Sebaliknya kita akan melihat kepada nilai yang terendah. Okay, kita akan lihat kepada nilai yang terendah. Okey, yang pertama, kad inventory yang pertama kita tengok 4,300 dengan 4,000, jadi kita ambil yang nilai yang terendah. Kad inventory 2, kita ambil nilai 3,200 pada harga kos. Dan kad inventory ketiga kita ambil pada harga yang terendah iaitu harga pasaran. Seterusnya kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan 4,000 tambah 3,200 tambah 2,600 dapat jumlah 9,800. Jadi jumlah ini akan digunakan dalam penyediaan akaun perdagangan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, maklumat tambahan yang seterusnya ialah pelarasan akaun nominal untuk akaun hasil dan juga akaun belanja. Jadi terdapat 4 jenis akaun pelarasan iaitu belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Jadi bagaimana kita nak kena pasti yang mana satu kedudukan aset semasa dan yang mana satu kedudukan liability semasa. Okey, kalau rujuk di sini, okey, aset semasa terdiri daripada belanja prabayar. Okey, kita ingat di sini adalah pra. Okey, manakala liability semasa juga adalah pra terima. Pra juga. Okey, satu ialah belanja prabayar dan satu lagi ialah liability iaitu hasil ataupun pra terima. Okey, jadi pra terima ni merujuk kepada hasil belum terperoleh. Jadi kita nak bezakan antara hasil belum terperoleh dengan hasil belum terima. Jadi kita set di sini hasil belum terperoleh ni merupakan pra terima. Okey, jadi satu ialah prabayar di bahagian aset semasa dan satu lagi ialah pra terima di bahagian liability semasa. Okey, kemudian untuk kumpulan aset semasa juga terdiri daripada hasil belum terima. Okey, kalau di atas ni belanja, di bawah ialah hasil. Okey, hasil belum terima dan di kumpulan liability semasa adalah belanja belum bayar. Jadi kita lihat satu ialah belum terima, satu ialah belum bayar. Okey, kedua-duanya ialah belum. Jadi itulah cara kita nak ingat. Okey, seterusnya
lihat pada contoh pengiraan untuk pelarasan akaun nominal. Okey, diberi maklumat tambahan di sini adalah sewa diterima iaitu sebulan 600, komisen diterima belum terperoleh 400, gaji belum bayar ialah 900, insurans dibayar bertempoh setahun sehingga 31 Mac 2021. Okey, butiran yang kita ada di sini adalah sewa diterima, komisen terima, gaji dan insurans. Dan petikan imbangan duga adalah berakhir 31 Disember 2020. Okey, diberi butiran seperti 6,000 untuk sewa terima, komisen 1,000, gaji 9,900, insurans 3,000. Jadi, kita rujuk kepada soalan, maklumat tambahan, sewa diterima sebulan 600. Jadi, kamu perlu faham dalam tempoh kewangan kita adalah setahun. Okey, setahun. Jadi di sini perkataan sewa diterima sebulan. Okey, sebulan ni kita perlu cari untuk penerimaan setahun. Satu bulan ada satu tahun ada 12 bulan. Jadi kita kira untuk setahun. Jadi 600 kali dengan 12 bulan. Jadi sepatutnya kita akan terima sewa sebanyak 7,200. Okey, ini untuk tempoh 1 tahun. Okey, jadi jika kita dibandingkan, kita bandingkan setahun dan juga kita bandingkan dengan penerimaan pada tempoh kewangan, berbeza. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu masukkan anggaran, kita perlu masukkan nilai setahun ini dalam akaun untung rugi. Kerana akaun untung rugi perlu menunjukkan nilai yang sebenar iaitu pada tempoh setahun. Okey, jadi bagaimana perbezaan nilai? Kita perlu tolak 7,200 tolak dengan 6,000, so kita akan dapat 1,200. Jadi 1,200 ni adalah belum terima. Okey, belum terima. Jadi masih belum terima 1,200. Jadi belum terima ni kita akan masuk dalam PKK. Okey, PKK dia akan masukkan nilai belum ataupun pra. Jadi sini kita letakkan nilai sewa belum terima 1,200 dalam kumpulan aset semasa. Okey, jangan lupa mesti tulis perkataan sewa belum terima. Untuk dalam akaun untung rugi kita hanya tulis sewa diterima. Okey, jadi nilai yang kita ambil untuk akaun untung rugi mesti ambil nilai yang sebenar ataupun nilai untuk setahun. Dan untuk PKK kita akan merujuk kepada nilai yang belum bayar ataupun belum terima ataupun prabayar ataupun belum terperoleh. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh kedua iaitu komisen diterima belum terperoleh sebanyak RM400. Jadi dalam komisen petikan imbangan duga kita telah terima 1,000. Ini yang sudah terima 1,000. Okey, belum terperoleh 400. Ingat, jika item belum terperoleh, kita mesti tolak. Okey, kita mesti guna operasi tolak. Okey, jadi bagaimana kita nak buat? Kita ambil 1,000 tolak dengan 400. Okey, jadi 1,000 tolak dengan 400 dapat 600 adalah kadar untuk setahun. Okey, di yang setahun ni kita akan ambil, kita akan masukkan ke dalam akaun untung rugi. Manakala yang 400 ni, yang perkataan belum terperoleh, kita kena letak di bahagian PKK. Okey, dalam kumpulan liability semasa. Okey, seterusnya gaji. Gaji belum bayar. Okey, ini kita rujuk perkataan belum bayar. Okey, belum bayar ialah 900. Okey, biasanya kalau kita nampak perkataan belum bayar, apa yang kita akan buat? Tambah ke atau tolak? Okey, so mestilah tambah. Kan? Jadi gaji yang kita terima dalam tempoh setahun adalah 9,900. Jadi kita masih ada gaji belum bayar sebanyak 900. Jadi kita mesti tambah sebanyak 900. Jadi kita akan dapat jumlah 10,800.
Okey, jadi 10,800 ni adalah kadar untuk setahun yang sepatutnya kita bayar. Jadi gaji adalah kumpulan belanja masuk ke dalam akaun tu rugi. Manakala item untuk prabayar ataupun untuk belum bayar, okey, untuk perkataan belum bayar kita perlu masuk dalam PKK. Okey, jadi kita rekodkan gaji belum bayar sebanyak 900 dalam kumpulan liability semasa. Okey, seterusnya insurans. Okey, insurans di sini kena faham dengan jelas dibayar bagi tempoh setahun sehingga 31 Mac. Kita lihat kepada tempoh yang dibayar, tempoh akhir dibayar insurans tu pada bulan Mac. Kemudian kita bandingkan dengan tempoh kewangan kita 31 Disember 2020. Jadi kamu cuba buat pelarasan, maksudnya 31 Mac ni melebihi tempoh kewangan. Okey, melebihi tempoh kewangan. Kamu perlu kira tempoh kewangan. Contoh dia di sini. Okey, kita ada tempoh kewangan. Okay, tempoh kewangan kita di sini adalah 31 Disember. Okey. Tempoh kita bayar insurans adalah sehingga 31 Mac 2021. Ini 2020. Okey, jadi kita perlu ambil nilai pra dulu. Okey, kita perlu ambil nilai pra dulu. Pra bayar. Okey, biasanya insurans kita bayar siap-siap untuk tempoh setahun kan. Jadi kamu perlu kira berapakah tempoh pra bayar. Okey, kamu perlu ambil kiraan selepas Disember. Okey, jangan mula dengan Disember, mesti selepas Disember. Januari, Februari, Mac. Okey, kita ada 3 bulan. 3 bulan untuk kadar prabayar. Okey, untuk tempoh kewangan, okey, sekiranya di sini 3 bulan, jadi kita perlu tolak dengan setahun, iaitu 12 tolak 3. Kita ada di sini tempoh kewangan 9 bulan adalah isu yang dibayar dalam tempoh kewangan. Okey, 9 bulan. Jadi kita ambil nilai insurans, okey, 3,000 kali dengan 9/12, kita akan dapat nilai 2250. Okey, ini untuk tempoh kewangan. Jadi yang nilai untuk tempoh kewangan ni kita perlu masukkan ke dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Okey, ambil pada tempoh 9/12. Manakala tempoh untuk prabayar, okey, kita perlu masuk ke dalam PKK dengan nilai RM750 dalam kumpulan aset semasa. Okey, kita ambil pada kadar 3/12. Okey. Bagaimana? Ada yang masih keliru ke? Okey, cikgu harap semua faham. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah tulis di ruangan chat. Pelarasan yang seterusnya adalah hutang lapuk. Hutang lapuk terpulih, peruntukan hutang ragu. Okey, di sini cikgu bagi contoh cara kita nak rekod hutang lapuk. Jika ada hutang lapuk, kita perlu debitkan hutang lapuk dan kita perlu kreditkan akaun belum terima. Okey, ingatlah hutang lapuk ni adalah hutang yang jelas yang tidak boleh dibayar. Seterusnya pelarasan untuk peruntukan hutang ragu. Okey, seperti yang kita sedia maklum, peruntukan hutang ragu adalah anggaran amount yang tidak dapat dikutip daripada ABT. Okey, jadi di sini ia akan mengurangkan jumlah akaun belum terima dalam penyertaan kedudukan kewangan. Jadi hutang ragu ini juga merupakan belanja perniagaan. Kita lihat kepada formula pengiraan PHR. Kadar peruntukan hutang ragu kali dengan ABT bersih. Okey, ABT bersih ni seperti tadi kita dah tolak dengan hutang lapuk. So kita kali dengan kadar peruntukan hutang ragu. Okey, kadar ada peratus peruntukan hutang ragu ni berbeza mengikut keperluan perniagaan.
Okey, seterusnya dia ada dua situasi yang berlaku iaitu kita lihat pelarasan dalam peruntukan hutang ragu. Dia ada tiga kategori lah. Okey, kalau kita tengok dia ada tiga kategori. Yang pertama, peruntukan hutang ragu yang baru diwujudkan. Yang kedua, peruntukan hutang ragu yang diselaraskan. Jadi kita ada tiga kategori. Yang pertama, PHR, okey, yang baru wujud. Lepas tu, yang kedua adalah penambahan PHR. Yang ketiga adalah pengurangan PHR. Okey, sekiranya PHR baru ni, kita kena pasti sebagai belanja. Jika ada penambahan juga, kita kategorikan dia sebagai belanja. Tetapi jika pengurangan, ia merupakan hasil. Maklumat tambahan yang seterusnya melibatkan pembetulan kesilapan. Terdapat beberapa jenis kesilapan dalam imbangan duga. Kita boleh lihat jika dalam imbangan duga imbang, masih imbang tetapi masih lagi terdapat kesilapan yang boleh berlaku. Antara jenis-jenis kesilapan adalah kesilapan ketinggalan, kesilapan komisen, prinsip, amount, kesilapan terbalik atau songsang dan juga kesilapan saling mengimbangi. Maklumat tambahan seterusnya melibatkan pengiraan susut nilai. Okey, kita dah belajar semasa tingkatan 4. Okey, susut nilai ni ada 3 kaedah. Okey, 3 kaedah. Dan kamu kena faham untuk pengiraan susut nilai, kita menggunakan konsep ketekalan. Okey, iaitu setiap tahun kaedah yang sama digunakan pada aset bukan semasa yang sama. Okey, di sini kita ada 3 jenis kaedah iaitu kaedah garis lurus. Okey. Kemudian kaedah baki berkurangan, kaedah penilaian semula. Okey. Untuk kaedah garis lurus, dia ada sama maksud dengan ansuran tetap dan juga atas kos. Okey, panggilan yang sama. Garis lurus, kaedah ansuran tetap dan kaedah atas kos adalah kaedah yang sama. Okay, untuk kaedah baki berkurangan, kita merujuk kepada nilai buku iaitu kos aset bukan semasa tolak SNT aset bukan semasa, kita akan dapat nilai buku. Kemudian kita kali dengan kadar peratus, kali dengan kadar peratus susut nilai dan kali tempoh. Okey, manakala kaedah penilaian semula, formatnya adalah ataupun rumusnya baki awal, baki awal ataupun nilai awal aset bukan semasa tambah belian jika ada. Jika ada belian baru kita perlu tambah dan tolak nilai akhir yang diberi. Nilai akhir yang diberi. Itu sahaja pelarasan yang ada pada maklumat tambahan dalam soalan penyata kewangan. Seterusnya kita cuba uji diri kita dengan latihan pengukuhan. Cikgu percaya ramai pelajar yang telah mendapat latihan lebih awal daripada guru masing-masing. Dan syabas kepada pelajar yang telah berjaya menjawab latihan dengan betul. Untuk pelajar yang masih belum mendapat latihan, kamu perlu ataupun kamu boleh rujuk di bahagian ruangan chat untuk dapatkan link latihan. Seterusnya kita lihat kepada soalan latihan pengukuhan yang diberi. Ini adalah contoh soalan di mana terdapat petikan imbangan duga dan juga terdapat maklumat tambahan di bawah. Kita lihat secara keseluruhan dulu. Sekarang kita perlu kenal pasti jenis perniagaan, tempoh kewangan dan item-item yang terlibat. Yang pertama, perniagaan ini adalah perniagaan Hong Seng Trading. Dia adalah jenis perniagaan milikan tunggal.
tempoh kewangannya adalah 31 Ogos 2021. Okey, berikut adalah petikan yang ada dalam imbangan duga. Okey, kita ada modal, inventory, tunai, bank dan lain-lain yang terlibat di dalam imbangan duga. Okay, seterusnya kita lihat maklumat tambahan yang ada di dalam soalan ini. Langkah-langkah untuk menjawab soalan penyata kewangan ini. Yang pertama, kita perlu kenal pasti yang mana satu kumpulan aset, belanja, liability, equity pemilik dan hasil. Kita ingat balik konsep ABLEH. Okay, ABLEH. A, B, L, E, H. Okay, yang mana aset ada di bahagian debit, yang mana belanja juga di bahagian debit, liability, equity pemilik dan hasil adalah duduk di bahagian kredit. Okay, jadi di sini kita perlu kena pasti ABT dan ABB adalah aset. Okay, ABT aset, ABB ialah liability. Jadi ini adalah aset ABT, yang ini adalah nilai ABB. Okay, PHR adalah kontra untuk ABT. Alright. Belian dan jualan. Okay, kita tengok dia ada belian dan jualan. Jadi kamu perlu kenal pasti dulu. Kita lihat pada yang ada dua akaun ni. Okay, kemudian kamu kena bezakan yang mana, kelaskan yang mana satu aset, yang mana satu liability. Okay, sekarang belian dan jualan. Yang mana satu belian dan jualan? Okay, belian ialah belanja. Okay, jualan ni ialah hasil. Jadi kita kena pastilah. Okay, yang mana satu belanja dan yang mana satu hasil. Okay, seterusnya pulangan. Tidak dinyatakan pulangan belian ataupun pulangan jualan. Jadi, ingat. Belian adalah kontra. Pulangan belian adalah kontra untuk belian. Jadi, jika belian di bahagian debit, maksudnya pulangan di bahagian kredit. Jika jualan ialah bahagian kredit, maksudnya pulangannya duduk di bahagian debit. So, ini adalah pulangan jualan. Ini adalah pulangan belian. Angkutan masuk. Okey, kita kategori kos belian ataupun kita anggap sebagai kumpulan Audi mana dia adalah merupakan kos belian atau kos jualan. Okey, diskaun di sini tidak nyatakan perkataan diberi ataupun diterima. Jadi kita rujuk pada debit. Okey, debit maksud dia diskaun diberi. Okey, diskaun diberi. Duti atas belian adalah kumpulan Audi juga. Okey, kita akan rekod ke dalam kos jualan. Angkutan keluar, gaji, upah. Okey, upah kita perlu ingat upah adalah upah atas belian. Jadi dia merupakan kumpulan Audi, iaitu kita kena rekod dalam kos jualan. Sewa dibayar. Okey, jadi nyatakan direct dibayar. So kita fahamlah dibayar ni adalah kategori belanja. Insurans. Okey, insurans juga belanja. Komisen diterima, alat tulis, alatan pejabat, kelengkapan, itu kita kenal pastilah yang mana aset, liability semua tu. Okey, seterusnya kenderaan. Okey, perlu ingat kenapa ada tarikh di sini. Jadi jika ada tarikh di sini, maksud dia kenderaan ni dibeli pada tempoh yang ditunjuk di dalam soalan. Okey, 28 Februari ni adalah kenderaan yang dibeli pada tarikh ini. Okey, kemudian ada simpanan tetap, faedah atas simpanan tetap, pinjaman. Okey, pinjaman juga kita kena alert, okey, bila tempoh matangnya. Okey, jadi tempoh matangnya adalah pada 31 Disember 2021. Jadi kita perlu tengok balik, kita perlu rujuk balik tempoh kewangannya. Okey, adakah tempoh pinjaman ini melebihi setahun ataupun kurang setahun. Okey.
Jadi bila kita rujuk balik, tempoh kewangannya berakhir pada 31 Ogos 2021. Maksud dia tempoh matang 31 Disember 2021 kurang setahun. Okey, kurang 1 tahun. Jadi kita fahamlah jika kurang 1 tahun, maksud dia merupakan liability semasa. Okey, kemudian faedah atas pinjaman dan last sekali adalah susut nilai terkumpul alatan pejabat. Okey, seterusnya kita lihat kepada maklumat tambahan. Okey, yang pertama maklumat tambahan diberi adalah inventory akhir. Okey, nilai 31 Ogos ni adalah inventory akhir. Okey, diberi 2 kad inventory, iaitu yang pertama harga kosnya ialah 1,300 dan harga pasarannya ialah 1,800. Okey, cikgu dah terangkan di bahagian maklumat tambahan tadi. Okey, cara pengiraan inventory, kita tak ambil pada harga kos ataupun harga pasaran, tapi kita rujuk kepada nilai yang terendah. Okey, jadi kita rujuk kepada nilai terendah, kita ambil inventory pertama 1,300, inventory yang kedua kita ambil pada nilai 800. Okey, nanti kita akan jumlahkan berapa inventory akhir. Okey, seterusnya komisen belum terperoleh. Ingat, highlight komisen belum terperoleh. Dan ingat operasi dia. Jika ada perkataan belum terperoleh, kita perlu tolak dengan komisen yang di dalam imbangan duga. Okey, kita perlu guna operasi tolak. Okey, faedah simpanan tetap ialah 10% setahun. Jadi, kita perlu kira berapakah faedah atas simpanan yang sebenar. Okey, yang kita terima dalam tempoh setahun. Kita rujuk balik kepada pengiraan ataupun kita rujuk balik pada kadar simpanan. Okey, kadar simpanannya ialah 12,000. Okey, 12,000. Jadi, kita rujuk 12,000 kita kali dengan 10% setahun. Okey, tempoh 12 per 12 lah. Okey, jadi kita ambil dapat 1,200. Okey, 1,200. Kemudian kita perlu bandingkan dengan faedah yang ada dalam petikan imbangan duga. Okey, iaitu 800 tolak dengan 1,200. Ini adalah faedah yang sepatutnya kita terima. Okay, di sini kita buat perbandingan lah. Okey, kita buat perbandingan. 800 dengan 1,200. So, pelarasan dia faedah atas simpanan tetap yang masih belum terima ialah 400. 400. Okey, ini untuk tempoh setahun. Okey, dan untuk faedah yang masih belum terima 400. 1,200 tolak 800. Seterusnya kita rujuk kepada maklumat tambahan seterusnya, itu insurans. Insurans dibayar untuk tempoh setahun sehingga 31 November. Jadi kita kena pasti yang mana satu tempoh prabayar dan yang mana satu tempoh untuk yang sebenar. Okey, terujuk kepada maklumat insurans dalam imbangan duga. 480 ni adalah nilai insurans untuk setahun. Okey, iaitu kita tengok tempoh prabayar dia. Okey, kalau sehingga 30. Okey, ini tempoh akhir 31 Ogos sehingga 31 November. Jadi tempoh prabayarnya kita cuba kira. Ogos selepas Ogos, September, Oktober, November. Okey, ada 3 bulan. 3 bulan untuk tempoh prabayar. Okey, ini adalah prabayar. Okey, kemudian untuk insurans yang sebenar, kita perlu tolak balik dengan tempoh setahun
12 tolak 3. Jadi kita ada tempoh 9/12 ni adalah tempoh yang sebenar. Okay, so kamu perlu kira lah. Okay, insurans yang sebenar dengan yang prabayar. Kita ambil nilai 480 kali dengan nilai prabayar 3/12. Dan satu lagi 480 kali dengan nilai yang sebenar iaitu 9/12. Ini adalah prabayar. Maklumat tambahan seterusnya adalah ambilan. Okay, ambilan barang niaga bernilai RM530 untuk kegunaan peribadi terlupa direkod dalam mana-mana akaun ledger. Okay, yang ni merupakan pelarasan jenis pembetulan kesilapan. Jadi kita tengok jika ambilan terlupa rekod, di catatan dia kita perlu debit apa, kredit apa. Okay, ambilan terlupa rekod kita perlu debit ambilan dan kredit belian. Okey, jadi untuk pelarasan terujuk dalam petikan imbangan duga. Okay, kalau kita tengok ambilan sebanyak 530. Okey, jadi dalam belian apa kita perlu buat? Kita perlu tolak dengan ambilan. 530 perlu tolak dengan ambilan. Kemudian akaun ambilan kita perlu wujudkan ambilan, iaitu kita perlu debitkan ambilan. Ambilan dia akan bertambah dan akan rekod dalam PKK. Okey, maklumat tambahan yang seterusnya adalah berkaitan dengan hutang lapuk. Seorang pelanggan telah muflis dan baki hutangnya 380 dianggap sebagai hutang lapuk. Jadi apa yang kamu kena buat? Rujuk balik akaun belum terima. Okey, rujuk akaun belum terima 4,500 tolak dengan nilai hutang lapuk. Okey, kita tolak hutang lapuk. ABT tolak dengan hutang lapuk. Okey. Nanti kita akan lihat berapa nilai dia. Okey, 4,500 tolak dengan 380. Okey, jadi di sini kita perlu wujudkan hutang lapuk, debit hutang lapuk dan kredit ABT. So hutang lapuk kita akan bertambah dan ABT akan berkurang. Okey, selepas itu pelarasan untuk peruntukan hutang lagu diselaraskan kepada 5%. Peruntukan hutang lagu diselaraskan 5% atas ABT bersih. Okay, ABT bersih ni merujuk kepada ABT tolak dengan hutang lapuk. Okay, tadi kita dah kira berapa nilai ABT bersih dan kamu perlu tekan kalkulator kali dengan 5%. Kemudian kita rujuk maklumat tambahan yang terakhir iaitu polisi susut nilai. Okey, di sini ada 3 kaedah. Okey. Yang pertama, alatan pejabat 15% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Kelengkapan kaedah penilaian semula. So dia beri nilai akhir. Manakala kenderaan 10% setahun mengikut kaedah ansuran tetap ataupun kaedah garis lurus. Okey, ini adalah jalan kerja yang ditunjukkan yang kita dapat daripada hasil soalan tadi. Kita kelaskan di mana kita nak masuk, sama ada kita perlu rekod dalam akaun berjangatan, akaun terugi ataupun PKK. Okey, jadi di sini kita ada modal awal, kita rekod dalam equity pemilik. Eventual akhir selepas pelarasan kita dapat nilai akhir 2,100, jadi kita pindahkan ke dalam akaun perdagangan 2,100 dan kita pindahkan ke dalam aset semasa iaitu 2,100. Okey, tunai yang tiada pelarasan ni kita perlu kena pasti nak pindah di mana. Okey, tunai adalah aset semasa, bank aset semasa, okey, pindahkan dalam PKK. Akaun belum terima tadi ada pelarasan iaitu
hutang lapuk 4,500 tolak dengan hutang lapuk dapat 4,120. Okey, ini adalah ABT bersih. Okey, ini adalah ABT bersih. Okey sebab kita telah tolak dengan ABT tolak dengan hutang lapuk. Dia akan dapat nilai 4120 lah. ABT bersih dan kita akan pindahkan ke dalam aset semasa iaitu PKK. Okey, jadi hutang lapuk, hutang lapuk akan wujud ke dalam akaun untung rugi iaitu RM380. Okey, akaun belum bayar kita akan masukkan ke dalam liability semasa. Okey, untuk pelarasan seterusnya ialah PHR tadi kita kira, kita ambil ABT bersih kali 5%, kita dapat ABT, kita dapat PHR. Okey, nilai PHR yang baru. Okey. Dalam imbangan duga, nilai yang sedia ada adalah RM350. Tolak dengan PHR yang baru 206, kita akan dapat pengurangan sebanyak 144. Okey. Jadi pengurangan ni merupakan hasil. Jadi kita kena rekodkan dalam kumpulan hasil akaun untung rugi dan untuk nilai PHR kita perlu rekodkan dalam PKK, iaitu kontrol untuk PHR. Kita perlu rujuk pada kadar yang 5% tadi. Ini kita adalah kadar 5%. Untuk maklumat pembetulan kes 8, belian tadi kita perlu tolak dengan ambilan. Belian tadi kita mesti tolak dengan ambilan. Bernilai 530. Jadi belian yang baru adalah 9870. Kita perlu rekod ke dalam akaun perdagangan. Kemudian ambilan kita perlu masukkan ke dalam PKK sebagai catatan kontrol. Modal tolak tambah untung bersih tolak ambilan. Jualan tiada perasan. Jadi kita masuk kumpulan akaun perdagangan. Pulangan, akaun perdagangan, kontrol untuk jualan. Angkutan masuk, antara kos jualan, butir untuk kos jualan iaitu kumpulan Audi tadi. Diskaun, kita masuk kategori belanja. Duty atas belian adalah kos jualan iaitu kita masuk dalam akaun perdagangan. Angkutan keluar ialah belanja. Gaji, gaji kita buat pelarasan untuk setahun. Untuk setahun 6,600, jadi dia perlu masukkan dalam untung rugi untuk nilai yang setahun. Dan juga item 550 ni adalah item yang belum bayar. Jadi belum bayar kita perlu masuk ke dalam penyata kewangan dalam kumpulan LS, liability semasa. Upah Audi iaitu kos jualan masuk dalam akaun perdagangan dan sewa dibayar adalah kategori belanja. Cikgu review tunjuk balik daripada atas. Saja bolehlah screenshot ataupun rujuk balik apa yang kita dah bincang dalam soalan tadi. Seterusnya maklumat untuk insurans. Insurans kita nilai pada tempoh prabayar dan juga tempoh sebenar. Tempoh prabayar adalah 3/12 dan juga tempoh sebenar perakaunan adalah 9/12. Tempoh perakaunan. Jadi tempoh perakaunan ni kita perlu rekodkan dalam akaun untung rugi dan item prabayar kita perlu masukkan dalam kumpulan AS, aset semasa. Komisen diterima juga. Item pelarasan ni kita tolak dan belum terperoleh tadi, kita dapat nilai 400, nilai yang sebenar. Kita masuk dalam kumpulan hasil dan juga komisen belum terperoleh, kita rekodkan dalam PKK iaitu aset semasa. Alat tulis kumpulan belanja, alatan pejabat kumpulan aset,
bukan semasa. Aset bukan semasa. Susut nilai alatan pejabat kita dah rekod tadi, kita dah tunjuk dalam mengikut polisi mengikut polisi yang diberi. Jadi susut nilai alatan pejabat tadi kita lihat balik kita lihat pada soalan. Alatan pejabat 15%. Okey, kaedah baki berkurangan. Okey, baki berkurangan. Jadi kita tengok sini. Okey, baki berkurangan kita mesti ada nilai buku. Okey. Jadi untuk alatan pejabat, kalau kita rujuk balik daripada petikan imbangan duga, okey, dia ada susut nilai terkumpul alatan pejabat bernilai 3,000. Jadi jika kaedah baki berkurangan, kita perlu ambil kos, okey, kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, untuk kaedah baki pengurangan. Okey, jadi kita tengok di sini alatan pejabat nilainya ialah 5. Alatan pejabat nilai dia ialah 20,000. Okey, 20,000 tolak dengan SNT 3,000. Jadi kita kena kali dengan dia punya kadar susut nilai. Okey, kadar susut nilai dia. Kadar susut nilai dia ialah 15% bagi kekurangan. Okey. Ingatlah kelengkapan penilaian semula, kenderaan ansuran tetap. Okey, kita lihat balik kepada jawapan tadi. Okey. Susut nilai alatan pejabat tadi kita kali dengan 15%, kita dapat 2550. Okey, ini adalah nilai susut nilai. Okey, jadi susut nilai ni merupakan belanja. Dia perlu masuk dalam akaun untung rugi. Okey. Manakala susut nilai terkumpul, okey, kita ambil susut nilai terkumpul yang sedia ada tadi 3,000, kita tambah dengan nilai yang susut nilai yang baru tadi 2550, jadi dia terkumpul sebanyak 5550. Okey, kita rekodkan dalam catatan kontra untuk aset bukan semasa alatan pejabat dalam PKK. Okey, kenderaan kita rekod sebagai aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa dalam PKK. Susut nilai kelengkapan. Okey, susut nilai kelengkapan dia menggunakan kaedah penilaian semula, kos awal tolak nilai belian 3,000. Okey, jadi dia minta maaf dia tak ada belian, dia terus kepada nilai akhir 5,000 tolak nilai akhir 3,000 dapat 2,000. Jadi 2,000 ni adalah susut nilai. Okey, belanja susut nilai 2,000 dan juga susut nilai terkumpul perlu masukkan dalam catatan kontra dalam PKK. Untuk kenderaan yang dibeli pada 28 Februari, okey, dia adalah kumpulan aset bukan semasa, berrekod dalam PKK. Okey, susut nilai kenderaan melibatkan kaedah garis lurus ataupun ansuran tetap. Jadi kita ambil nilai kos 35,000 kali dengan 10% dan kali dengan tempoh. Okey, kita tengok tempoh belian dia ialah 28 Februari tapi tarikh kewangan kita sehingga 31 Ogos sahaja. Jadi kamu kiralah lepas Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Okey, ada 6 bulan. Jadi kita kali tempoh 6 bulan per 12. Jadi susut nilai kita dapat 1750 rekod dalam akaun terugi dan susut nilai terkumpul kita perlu tolak dalam PKK. Okey, simpanan tetap adalah aset semasa. Okey, rekod dalam PKK. Faedah atas simpanan tetap, okey, ada pelarasan tadi. Kita dah lihat 12,000 kali 10%, jadi setahun sepatutnya dapat 1,200. Jadi 1,200 kita perlu rekodkan dalam akaun untung rugi. Okey, manakala yang belum terima, okey, itu sebanyak 400 ni kita perlu rekodkan dalam PKK sebagai aset semasa.
Okay, untuk pinjaman pula, manakala dia adalah pinjaman yang diberi tempoh matang 2021 iaitu Disember 2021, bandingkan dengan tempoh kewangan 31 Ogos 2021 hanya tinggal kurang setahun, tidak sampai setahun, jadi ia masuk dalam kumpulan liability semasa. Okey, seterusnya faedah atas pinjaman kita rekod dalam untung rugi kumpulan belanja. Okey, ini adalah catatan pelarasan yang cikgu tunjukkan dalam jalan kerja dalam jadual yang disediakan ini. Okey, untuk mudahkan kita pindah masuk ke dalam akaun perdagangan, akaun rugi dan PKK. Okey. Cikgu tunjuk lebih, cikgu tunjuk semula supaya kamu dapat catch up ataupun kamu boleh screenshot. Okey. Seterusnya kita rekodkan penyata kewangan. Okey, kita ingat balik format. Yang pertama, jangan lupa tulis nama perniagaan. Kemudian tulis tajuk akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021. Okey, kita buat rangka siap-siap. Okey, kita tulis rangka siap-siap. Bermula dengan jualan sehingga untung bersih. Okey, kita dah nampak tadi jalan kerja tadi. Kita dah kenal pasti yang mana aset, yang mana liability, yang mana hasil belanja. Okey, yang mana perlu rekod dalam akaun perdagangan ni. Kita terus masukkan dia punya butiran, okey, dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, baiklah. Seterusnya, selepas kita isi semua pelarasan dalam jadual jalan kerja ni, kita pindahkan maklumat-maklumat berkenaan ke dalam akaun perdagangan, untung rugi dan PKK. Okey, kita mula dengan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, yang pertama jualan. Tolak pulangan jualan. Kita akan dapat jualan bersih. Okey, sebanyak 35250. Okey, kemudian inventory awal. Okey, inventory awal. Belian. Tolak pulangan belian. Okey, ingat kita ada pelarasan belian tadi. Tolak dengan pulangan belian. Okey, kita akan dapat belian bersih. Okey, di sini ada maklumat belian ditolak dengan ambilan. Okey, kalau boleh jika ada pelarasan kita tulis di tepi butir ni. Okey. So kita dapat belian bersih ya. Lepas belian bersih kita tambah angkutan masuk, tambah duty atas belian, tambah upah. Okey, kita akan dapat jumlah kos belian. Okey, selepas itu kita ambil inventory awal, kita tambah dengan kos belian tadi, kita akan dapat nilai kos barang untuk dijual. Okey, kita ambil nilai 3,500 inventory awal tambah dengan kos belian, kita akan dapat nilai kos barang untuk dijual. Okey, kemudian kita masukkan nilai inventory akhir. Okey, dan kita tolak dengan KBDJ, kos barang untuk dijual, kita akan dapat kos jualan. Okey, kita besarkan sikit. Okey, seterusnya selepas kita dapat kos jualan, kita rujuk jualan bersih tadi. Okey, di sini jualan bersih. Okay, kita rujuk jualan bersih, tolak dengan kos jualan,
Jadi kita akan dapat untung kasar. Okey, nilainya adalah positif. Jika nilainya negatif, dia akan jadi rugi. Jadi nilai dia positif, kita dapat untung kasar. Selepas tu kita masukkan semua pelarasan hasil yang telah kita selaraskan tadi. Lepas tu faedah atas simpanan tetap, komisen diterima dan pengurangan PHR. Jadi kita masukkan dalam kumpulan hasil semua. Dan kita akan dapat jumlah hasil. Banyak 23,224. Okey. Kita rujuk balik jadual jalan kerja. Jadi kamu ambil di mana kumpulan belanja. Okey, hasil tadi kita sudah settle. Sekarang kita ambil semua kumpulan belanja, hutang lapuk, diskaun, angkutan keluar, gaji, sewa dibayar, insurans, alat tulis, susut nilai alatan pejabat, susut nilai kelengkapan, susut nilai kenderaan, faedah atas simpanan tetap, faedah atas pinjaman. Semua kumpulan belanja kita akan terus rekod dalam akaun untung rugi. Dan kita akan dapat jumlah belanja sebanyak 22,740. Nilai pelarasan tu kita tulis di tepi, maklumat tambahan ataupun butir yang berkaitan. Seterusnya kita ambil nilai jumlah hasil, kita tolak dengan belanja, kita akan dapat untung bersih. Jika nilainya positif, dia adalah untung bersih. Jika nilainya negatif, dia adalah rugi bersih. Seterusnya kita lihat kepada penyediaan PKK. Jangan lupa format, tulis nama perniagaan Hong Trading, tajuk penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2021. Tajuk jika kamu lupa, kamu boleh rujuk balik arahan soalan. Kita buat rangka mengikut format yang diberi, kos, susut nilai terkumpul, nilai buku dan jumlah. Untuk kos, susut nilai terkumpul, nilai buku ni, kita akan gunakan untuk aset bukan semasa sahaja. Jadi di bawah ni mula dengan aset semasa sehinggalah rangka yang di bawah sekali. Kita boleh letak di mana-mana kolom yang sesuai. Tapi untuk kos, susut nilai terkumpul, nilai buku, kita perlu letak di kolom yang betul. Berdasarkan maklumat tambahan tadi, berdasarkan pelarasan yang kita dah buat, kita masukkan semua item yang kita dapat daripada jadual kerja tadi. Kita masukkan dalam PKK. Jadi kita ambil kos, tolak susut nilai terkumpul. Jadi kita dapat kos, lepas tu kita tolak susut nilai terkumpul, kita dapat nilai buku. Kemudian kelengkapan dan juga kenderaan juga sama. Tolak nilai susut nilai terkumpul, kita akan dapat nilai buku. Seterusnya kita tambah ke semua nilai aset bukan semasa. Seterusnya nilai kita rekod semua aset semasa. Kita dah rujuk tadi jalan kerja tadi. Nampak semua jalan kerja yang kita buat di atas ni. Yang mana kita rujuk pada PKK. Kita ada aset semasa, inventory akhir, tunai, bank, akaun belum terima. Kita ada insurans prabayar. Kemudian kita ada komisen belum terperoleh. Faedah belum
terima. Okey, semua itu kita masuk dalam kumpulan aset semasa. Yang mana ada pelarasan, kita boleh buat jalan kerja di tepi butir. So kita akan dapat nilai ni ya, yang kita rujuk tadi. Jangan lupa ABT kita ada nilai ABT bersih tolak dengan PHR. Okey, kadar 5%. Lepas tu kita ada insurans berbayar. Okey, kita dapat total semua, kita dapat jumlah aset semasa. Okey, seterusnya kita buat isi semua maklumat daripada liability semasa berdasarkan jadual kerja tadi. Kita ada 4 jenis liability semasa. Jadi masukkan semua item yang kita dah selaraskan. Okey. Kita ada ABB, pinjaman. Okey, ingat pinjaman ni adalah tempoh setahun. Okey, kurang setahun. Gaji belum bayar. Okey, kita ada maklumat untuk gaji pelarasan. Komisen belum terperoleh. Okey, jadi maklumat ini kita masukkan semua dalam liability semasa dan kita akan dapat jumlah 14,300. Okey, jadi kita ambil jumlah aset semasa tolak dengan liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Okey, kita akan dapat modal kerja. So, kamu kena ingat modal kerja rumusnya adalah aset semasa tolak liability semasa. Jangan lupa mesti ada perkataan modal kerja. Seterusnya kita ambil jumlah aset bukan semasa 50,700 tambah dengan modal kerja, kita akan dapat jumlah PKK. Okey, kita akan dapat jumlah PKK tadi. Iaitu sebanyak 70,834. Okey. Seterusnya kita rekod maklumat dalam equity pemilik berdasarkan maklumat yang telah kita dapat daripada jalan kerja tadi. Okey, modal awal kita just letak saja. Okey, lepas tu kita tambah untung bersih. Untung tak bersih ni kita rujuk daripada akaun akaun untung rugi. Okey, kita ambil nilai modal awal tambah untung bersih, iaitu yang kita ambil daripada yang kita rujuk daripada akaun untung rugi. Okey, 484 kita pindah masuk ke dalam PKK dengan nilai yang sama, perlu tambah. Okey, kemudian kita dapat jumlah dia. Okey, kita akan dapat jumlah untung bersih. Seterusnya kita tolak ambilan dan kita dapat baki modal akhir. Okey. Modal awal tambah untung bersih tolak ambilan, kita akan dapat modal akhir. Dan pastikan nilai aset bukan semasa tambah dengan modal kerja sama dengan nilai modal akhir. Okey. Sekiranya imbang 99%, maklumat akaun kamu tepat. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Okey, kamu boleh tengok balik jawapan akaun perdagangan, untung rugi, okey, kita dapat untung bersih, kemudian PKK, penyerta kedudukan kewangan, dan akhir sekali kita lihat kepada jawapan yang imbang 70,834.
Okey, setakat ini sahaja perkongsian daripada cikgu. Jadi cikgu harap ataupun harapan cikgu agar pelajar semua dapat membuat persediaan yang cukup dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi peperiksaan SPM 2021 tidak lama lagi. Semoga semua murid berjaya mencapai skor A+ dalam mata pelajaran Fisik Perakaunan. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.